Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Syazana Afifah binti Sulmi Alizal yang memegang nombor kad matrik di 193-11731. Hari ini saya dan 4 orang rakan saya yang lain akan membentangkan tajuk kontrak al-musyarakah. Sebagai pengenalan, kerjasama dan tolong-menolong merupakan satu amalan yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat masa kini. Dalam Islam, tolong-menolong amalan digalakkan selagi mana ia bertujuan untuk memperoleh manfaat dan menjaganya dalam ketakwaan dan kebaikan. Dari segi bahasa, al-syirkah berasal daripada perkataan syarakah, iaitu perkongsian dan pencampuran harta. Dari segi istilah, kontrak usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan perniagaan dan aktiviti yang dapat menghasilkan pulangan daripada sejumlah modal yang dikeluarkan antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian. Okey, maksud dia macam ni. Usaha sama antara dua orang ataupun lebih bahawa setiap daripada diorang tu akan keluarkan modal dan keuntungan, kerugian akan dibahagi sama rata. Seterusnya, pandangan fuqaha. Untuk jumhur ulama, al-khalaf atau al-ikhtilat yakni percampuran, iaitu harta milik seseorang bersama pihak lain sehingga harta tersebut tidak dapat dibezakan kepemilikannya. Untuk jumhur ulama, percampuran tersebut mestilah diikat dengan akad perjanjian khas yang menjelaskan pencampuran berkenaan. Tanpa adanya akad khas, maka tidak berlaku al-syirkah pada perkara itu. Maksudnya dekat sini, kalau nak buat kontrak al-musyarakah tu, jika nak ada akad perjanjian khas. Kalau tak ada, maka tak jadilah kontrak al-musyarakah tu. Untuk imam 4 mazhab ni, takrif dia berbeza, tapi diorang mempunyai maksud dan makna yang sama. Contoh, mazhab Maliki, satu kebenaran untuk berbuat sesuatu yang tertakluk pada hukum bagi kedua-dua pihak yang bekerjasama terhadap harta mereka. Hukum al-musyarakah iaitu harus. Surah Ar-Rum, dia mengemukakan kepada kamu satu misal perbandingan dari keadaan diri kamu sendiri, iaitu relakah kamu menerima sebahagian dari hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi kamu pada harta benda yang kami telah kurniakan kepada kamu, supaya dengan penerimaan kamu itu, mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya, sehingga kamu pun tak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan mereka, sebagaimana kamu tidak berani berbuat demikian dengan orang-orang yang berkongsi dengan kamu yang setaraf dengan diri kamu. Demikianlah kami menjelaskan keterangan-keterangan satu persatu bagi orang yang menggunakan akal untuk memahaminya. Maksud dia, adakah kita rela nak kongsikan harta kita tu dekat hamba abdi tu? Padahal Allah dah kurniakan harta tu dekat kita, tapi kita nak kongsi dengan dia. So, sama-sama ada hak dekat harta tu. Sampaikan kita pun takut nak buat keputusan sendiri kalau tak ada persetujuan hamba abdi tu. Dan sama juga macam orang yang sama taraf dengan kita. Kita pun takut nak buat keputusan sendiri kalau tak ada persetujuan dia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amy Jawari binti Roslan, nombor matrik di 193-125. Saya akan sambung pembahasan kawan saya, iaitu pembahagian syirkah. Secara umumnya, syirkah ni dia terbagi pada dua pembahagian yang besar tau. Iaitu yang pertama syirkah amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak ni terbahagi pula kepada dua pembahagian. Yang pertama syirkah amlak ikhtiyariyah dan yang kedua syirkah amlak ijbariyah. Kalau macam syirkah yang uqud pula tu, syirkah uqud ni dia terbagi pada beberapa bahagian dan ada jenis bahagian yang dipersetujui dan ada pula yang tidak dipersetujui. Okey, bagi pendapat ulama mazhab Hambali, pembahagian dia ada 5 yang syirkah, iaitu syirkah al-uqud, syirkah al-inan, syirkah mudarabah, syirik
syirkah al-wujud, syirkah abdan dan syirkah mufawadah. Okay, kalau macam ulama Hanafi pula, dia membahagikan kepada 3 pembahagian yang besar, iaitu syirkah syirkah amwal, syirkah al-amal dan syirkah al-wujud. Dan masing-masing pembahagian 3 jenis tu dia dibagi pada syirkah mufawadah dan syirkah al-inan. Okay, kalau macam pendapat ulama Maliki dan Syafi'i, dorang membahagikan syirkah ini kepada 4 jenis, iaitu syirkah al-abdan, syirkah mufawadah, syirkah al-wujud dan syirkah al-inan. Daripada pembahagian yang jenis syirkah rukuk ni, antara ulama ni, dorang bersepakat bahawa syirkah al-inan tu diharuskan. Kalau manakala jenis syirkah yang lain, para ulama mazhab berbeza antara satu dengan lainnya. Okay, macam Syafi'i, Ziyariyah dan Imamiyah berpandangan bahawa semua bentuk syirkah itu batal kecuali syirkah al-mufawadah. Kalau macam Maliki pula, diharuskan semua jenis syirkah kecuali syirkah al-wujud. Dan ulama Hanafi pula mengharuskan semua jenis syirkah jika syarat-syarat dapat dipenuhi. Okay, berikut akan dijelaskan secara ringkas takrif jenis syirkah seperti yang dibagi mengikut pendapat ulama Syafi'i, iaitu syirkah al-abdan, syirkah al-mufawadah, syirkah al-wujud dan syirkah al-inan. Kerana keempat-empat jenis itu merupakan jenis yang banyak disebut dalam pembahagian syirkah mengikut ulama mazhab lainnya. Manakala jenis munarabah mengikut pendapat ulama Hanafi dimasukkan ke dalam jenis syirkah kerana melibatkan bersama 2 pihak atau lebih. Okey, berdasarkan timetable yang saya buat ini merupakan perbincangan mengenai syirkah merupakan perbincangan mengenai syarat-syarat terbentuknya syirkah yang sah mengikut pendapat ulama, iaitu kalau macam syirkah amlah ni ada 2 je, syirkah ikhtiyariyah dan ijbariyah. Kalau macam syirkah al-wukuk ni ada 5, iaitu al-mufawadah, abdan, mudarabah, wujud dan al-inan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan pembahagian dan pembentukan akad al-musyarakah. Pembahagian al-syirkah. Secara umumnya, al-musyarakah atau al-syirkah ini terbahagi kepada 2 pembahagian besar. Yang pertama adalah syirkah al-amla, iaitu pencampuran harta dan pemilikan disebabkan faktor-faktor tertentu. Tanpa diperlukan akad syirkah, atau boleh kita fahami kepemilikan harta bersama tersebut diperolehi terus secara taufiqi, secara syar'i, sesuai dengan ketetapan Allah SAW. Bagi syirkah al-uqud, ini pula terbahagi kepada beberapa bahagian yang dipersetujui dan ada pula yang tidak persetujui. Kehendak antara kedua-dua pihak dengan membuat aturan dan perjanjian bersama antara 2 pihak atau lebih ke atas satu usaha yang mampu memperoleh keuntungan daripada modal yang dikeluarkan oleh pihak yang berkongsi. Syirkah al-amla terbahagi kepada 2 pembahagian. Yang pertama syirkah amla ikhtiyariyah dan kedua syirkah amla al-ijbariyah. Bagi al-ikhtiyariyah, iaitu perkongsian yang muncul akibat tindakan pihak-pihak yang berkongsi. Sebagai contoh, 2 pihak bersepakat untuk membeli barang ataupun keduanya menerima hibah, wasiat atau wakaf daripada orang lain pada masa yang sama. Oleh itu, barang yang dimiliki oleh kedua-duanya menjadi harta perkongsian kepada mereka berdua. Bagi syirkah amla ijbariyah, iaitu pemilikan harta bersama yang berlaku secara paksa ke atas pihak-pihak terbabit tanpa adanya kehendak yang muncul daripada mereka. Contohnya, anak yang menerima harta warisan yang dimiliki oleh ayahnya yang telah meninggal dunia, kemudian harta tersebut menjadi hak bagi orang yang menerimanya. Bahagian syirkah uqud.
Syirkah al-urud ini pula terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada jenis pembahagian yang dipersetujui dan ada pula yang tidak dipersetujui. Ulama mazhab Hanbali membahagikan kepada 5 jenis syirkah. Yang pertama, syirkah al-abdan. Yang kedua, syirkah al-mufawwadah. Yang ketiga, syirkah al-wujuh. Keempat, syirkah al-anan. Dan last sekali, syirkah al-mudarabah. Bagi al-abdan, ialah perkongsian ini adalah satu bentuk kerjasama yang hasilnya dibahagi bersama sesuai dengan persetujuan kedua-dua belah pihak yang terbabit. Contohnya kerjasama 2 orang atau lebih untuk menerima satu pekerjaan seperti bertukar besi, kerja-kerja angkat barang, tukang jahit, kerja-kerja membina bangunan dan lain-lain. Jenis syirkah al-abdan ini dikenali sebagai syirkah al-amal, iaitu pekerjaan, dan syirkah at-takabur, iaitu penerimaan. Mengenai hukum syirkah ini, ulama Maliki, Hanafi dan Hanbali mengharuskannya kerana tujuan syirkah ialah untuk mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama-sama. Pihak boleh memiliki pihak lainnya. Kadang-kala pula kerjasama itu seperti perjanjian mudarabah. Syirkah ini pernah dilakukan oleh 2 orang sahabat iaitu Ibnu Mas'ud, Ammar dan Sa'id pada Perang Badar. Akan tetapi Sa'id ditawan oleh musuh dan perjanjian diteruskan. Mengenai perkara ini, Rasulullah SAW tidak menolak perjanjian yang dibuat oleh itu. Perbezaan antara ulama dalam syirkah dipandang sebagai satu bentuk keperhatian terhadap perlindungan hak-hak kewajipan setiap individu yang membuat perjanjian syirkah al-abdan ini. Bagi ulama yang menerima, mereka memberikan syarat-syarat tertentu. Manakala ulama yang menolaknya pula bermaksud untuk menghindari perkara khiyar sehingga keuntungan yang akan diperoleh menjadi halal. Bagi al-mufawwadah ialah bermaksud al-musawwah, iaitu persamaan. Ia dikenali kerana di dalam terdapat unsur persamaan dalam modal keuntungan. Mereka melakukan tasarruf dan lainnya. Dalam takrifnya, al-mufawwadah adalah kontrak kerjasama antara 2 orang atau lebih. Dalam perjanjian tersebut, setiap pihak mengeluarkan satu bahagian daripada keseluruhan modal dan mengambil bahagian dalam kerja, manakala keuntungan dan kerugian dibahagi sama rata. Dengan demikian, syarat utama dari jenis al-musyarakah ini adalah kesamaan jumlah modal, kerja bertanggungjawab dan bebanan untung. Syirkah al-mufawwadah adalah satu bentuk perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mana satu pihak bertanggungjawab terhadap pihak lainnya. Masing-masing pihak terikat dengan tindakan yang telah dibuat oleh pihak lainnya dalam kesemua hak dan kewajipan, sama ada dalam pendapat keuntungan maupun di dalam kerugian. Mengikut pendapat ulama Hanifah dan Maliki, syirkah al-mufawwadah ini hukumnya harus kerana ramai orang yang melakukan tanpa ada bantahan daripada sesiapa pun. Manakala Imam Syafi'i tidak bersetuju dengan jenis syirkah ini. Beliau mengatakan syirkah al-mufawwadah tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal diketahui di dunia ini. Bagi pendapat Imam Syafi'i yang menolak syirkah al-mufawwadah ini kerana tiada landasan syarak yang kukuh kerana hadis yang digunakan sebagai dalil oleh kalangan Hanifah merupakan hadis yang tidak sahih dan tidak dapat diterima. Bagi al-wujuh pula, bentuk usaha syirkah al-wujuh adalah satu kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk membeli suatu barangan tanpa menggunakan sebarang modal. Dengan berpegangan pada sikap saling mempercayai terhadap keuntungan
yang akan diperolehi dari hasil perniagaan barangan tersebut. Untuk berkata secara ringkas bahawa pengambilan barangan bukan menggunakan modal tetapi pengambilan secara hutang. Dan keuntungan akan dibahagikan kemudian jika barangan tersebut dijual. Syirkah Al-Anan pula berbeza daripada jenis syirkah lain. Syirkah ini adalah satu bentuk usaha dua orang atau lebih dengan cara menggabungkan harta atau modal yang tidak mesti sama jumlahnya. Salah satu pihak boleh memiliki harta dan modal yang lebih besar daripada pihak lainnya. Manakala tanggungjawab terhadap risiko boleh dipikul sepenuhnya oleh satu pihak yang tanpa melibatkan pihak yang lain. Atau pula satu pihak menangguh kerugian mengikut peratus modal yang dilaburkannya. Keuntungan pula diperolehi mengikut perjanjian yang dipersetujui. Syirkah Al-Anan tidak mesti dilakukan dengan jumlah modal yang sama. Keuntungan serta kerugian setiap pihak dapat melabur berapa banyak daripada modal yang diperlukan bagi satu perkongsian perniagaan ataupun aktiviti perniagaan. Contohnya, pihak pertama melabur sebanyak RM10,000 dan pihak kedua melabur RM15,000. Manakala pihak ketiga pula dapat melabur sebanyak RM25,000. Bila perniagaan itu memperoleh keuntungan, maka membahagikan tertakluk pada perjanjian yang telah dibuat. Keuntungan yang diperoleh setiap pihak boleh menjadi mengikut laburan harta. Manakala kerugian yang ditangguh masing-masing pihak pula adalah mengikut persetujuan dan sesuai dengan modal yang dilabur. Justru syarat yang dibuat oleh setiap pihak mestilah jelas dan perinci. Kerana adanya perbezaan modal yang dikeluarkan dan selari dengan asal nama Anan yang bermakna jelas. Mengenai syirkah Al-Anan, para ulama' Maliki, Hanafi dan Syafi'i dan Hanbali sepakat mengharuskannya. Akan tetapi berbeza pandangan pada beberapa syaratnya. Masyarakat pada umumnya menerima dan mengamal jenis syirkah ini kerana dalam jenis ini tidak mengisytiharkan adanya persamaan jumlah modal yang dilabur maupun dalam menggunakannya. Keuntungan dan kerugian dapat diperoleh dengan jumlah yang sama atau pula beza mengikut perjanjian yang dibuat. Yang terakhir ialah syirkah Al-Mudarabah. Syirkah ini adalah satu perjanjian bekerjasama antara dua atau lebih daripada satu bentuk perniagaan bentuk usaha lain. Satu pihak menjadi pengeluar modal dan pihak lain adalah bekerja yang keuntungannya dibahagi sesuai dengan persetujuan. Kerugian ditangguh oleh pengeluar modal sahaja. Dalam perkara ini, ulama' berbeza pandangan mengenai jenis syirkah mudarabah. Mengikut jumhur ulama' Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Zahiriyah tidak memasukkan mudarabah sebagai sebahagian daripada bentuk syirkah. Ianya merupakan bentuk-bentuk kerjasama tersendiri yang tidak dinamakan dengan syirkah. Manakala Hanbali pendapat bahawa mudarabah ini dapat dikatakan sebagai syirkah jika dapat dipenuhi beberapa syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Jawahari binti Ruslan, nombor matrik 193-125. Saya akan sambung perbuatan kawan saya, iaitu syarat khas al-musyarakah atau al-amlak. Okay. Bagi syarat khas al-inan ni, jika syarikat inan ni ialah syarikat yang dianggota oleh dua orang atau lebih, di mana harta pekerjaan atau harga dan disyaratkan sudah bercampur sebelum akad dibuat dan tidak disyaratkan supaya modal yang dilabur jumlahnya sama. Akan tetapi, kalau macam menurut mazhab Syafi'i, dia berpendapat
perlu ada persamaan jenis modal yang dilabur. Dan yang kedua pula syarat-syarat khas al-wujub, yang dipanggil jika syirkah ini berbentuk syirkah al-mufawadah, maka berlakulah syarat-syarat syirkah al-mufawadah. Namun jika bentuk syirkah al-inan, maka keuntungan daripada syirkah ini dibahagikan di antara pihak yang berakad. Seterusnya syarat-syarat khas al-mufawadah. Kelemahan al-mufawadah ni, dia 2 orang atau lebih syarat dia. Dan menurut ulama Hanafi, dia menyetujui jenis syirkah ini dan menetapkan syarat kedua pihak yang berkongsi dan bekerjasama mestilah memenuhi syarat kedua-dua, mestilah memenuhi syarat ahliyah untuk melakukan aktiviti wakalah dan kafalah. Maksudnya macam wakalah tu perwakilan dan kafalah tu maksudnya jaminan. Dan mereka mestilah dari golongan merdeka, balik, berakal dan cerdas. Akad yang dibuat mestilah menyebut perkataan al-mufawadah. Jika syarat tidak dapat dipenuhi secara sempurna, maka ia akan menjadi syirkah al-inan. Seterusnya syarat-syarat khas al-abdan. Al-abdan ni dia mempunyai syarat bahawa kedua-dua pihak berkongsi secara bersama-sama mesti hadir dalam satu aktiviti, dan jika mereka terpisah maka syirkah akan jadi batal dan tidak sahlah. Dan syirkah ini boleh berbentuk mufawadah. Jika wujud, maka berlaku syarat-syarat syirkah al-mufawadah. Jika berbentuk syirkah al-inan, maka tidak berlaku syarat-syarat al-mufawadah kecuali ahliyah dalam perwakalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Nazri, Chemistry di 1931172. Saya akan menerangkan tentang topik syarat-syarat kesahihan, iaitu syirkah al-uqud. Syarat-syarat kesahihan ini terdapat 3 jenis, iaitu berkaitan dengan bentuk syirkah, yang kedua pembahagian keuntungan yang jelas, dan yang ketiga keuntungan merupakan bahagian yang dimiliki bersama. Berkaitan dengan bentuk syirkah ini, terdapat 2 syarat yang wajib dipenuhi, iaitu syarat pertama ialah berkaitan dengan benda yang diangkatkan itu mestilah berupa benda yang boleh diwakilkan kepada orang lain. Maksudnya di sini, pemilikan keuntungan secara bersama itu mengkehendaki agar setiap ahli syarikat menjadi wakil kepada ahli lainnya dalam penggunaan harta ataupun modal, di samping ia dapat menggunakan hak ke atas peribadinya. Contohnya di sini, seorang partner mewakili perusahaannya ingin berurusan dengan perusahaan yang lain. Jadi kat sini kita boleh lihat setiap pihak dalam perusahaan itu dapat menggunakan dan melakukan tasarruf sama ada penjualan, pembelian atau penerimaan kontrak kerja, sehingga setiap pihak dalam perusahaan itu dapat menjadi wakil kepada pihak lainnya. Okey, untuk syarat yang kedua bagi bentuk syirkah ini, adanya pembahagian keuntungan yang diberi. Pembahagian keuntungan itu perlulah milik bersama dan ianya perlu dibahagikan mengikut perjanjian yang dipersetujui bersama. Okey, bagi syarat kesahihan syirkah uqud yang kedua pula ialah pembahagian keuntungan yang jelas. Maksudnya di sini, setiap keuntungan itu
amat penting dalam menjalankan perniagaan dan kerjasama keusahawanan. Jadi, apabila berlaku pembahagian keuntungan ini, ianya memerlukan sifat keadilan yang perlu diberi perhatian mengikut perjanjian yang dibuat. Dan jika berlaku kerugian pula, ianya perlu ditanggung oleh semua pihak. Maknanya semua pihak perlu bertanggungjawab di atas kerugian yang berlaku dalam perniagaan itu. Maksud jelas di sini pula ialah keuntungan yang mereka dapat itu perlu diketahui dengan jelas. Maknanya masing-masing setiap pihak itu perlu mengetahui saham keuntungan yang mereka dapat itu perlu diketahui dengan jelas. Contohnya 10% atau 20% yang mereka akan dapat dalam keuntungan itu. Okey, syarat yang ketiga pula yang last sekali ialah keuntungan merupakan bahagian yang dimiliki bersama. Keuntungan ini dia tidak ditentukan berapa jumlahnya kerana syirkah ini mewajibkan adanya penglibatan dan keuntungan dan ianya menentukan secara khusus bahagian tertentu akan menghilangkan hakikat perkongsian. Untuk secara lebih mudahnya, keuntungan yang dapat ini perlu dibahagikan dengan sama rata kepada setiap pihak dalam perusahaan itu. Dia perlu dibahagikan dengan sama rata. Okey, untuk yang seterusnya pula ialah rukun-rukun akad al-musyarakah. Okey, rukun-rukun akad ini mempunyai 4 orang ulama yang berpendapat tentang rukun-rukun akad ini. Pertama sekali jumhur ulama, yang kedua ulama Hanafiyah, yang ketiga ulama Malikiyah dan yang keempat ulama Safiyah. Okey, jumhur ulama ini dia berpendapat bahawa rukun syirkah ini hanya ada 3, iaitu aqidani, iaitu dua pihak yang berakad. Yang kedua ijab kabul, iaitu ucapan serah terima yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Yang ketiga ialah ma'qud alaih, iaitu barang yang diangkatkan. Jumhur ulama ini dia berpendapat bahawa objek akad perjanjian dan sirah serta adanya dua belah pihak yang bersyarikat itu merupakan unsur-unsur penting dalam syirkah dan ianya membezakan satu bentuk perjanjian dengan jenis perjanjian yang lainnya. Okey, ulama yang kedua ialah ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah ini pula dia berpandangan bahawa rukun syirkah ini hanya ada 2, iaitu ijab dan kabul. Okey, yang seterusnya ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah ini dia berpandangan bahawa rukun syirkah ini hanya ada 3, iaitu dua pihak yang berkontrak dan sirah dan juga modal. Bagi ulama Malikiyah ini, setiap rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Contohnya, kedua-dua pihak yang berkontrak itu mestilah orang yang cerdas, merdeka dan juga sihat. Manakala sirah pula disyaratkan mematuhi urf, iaitu kebiasaan
yang selalu dilakukan dan dipersetujui, sama ada perkataan maupun perbuatan. Manakala modal pula disyaratkan berasal dari barangan yang sejenis, contohnya emas dengan emas. Jadi harta emas itu dapat ditasarufkan, iaitu ditimbang dan berwujud, serta mesti ada ketika kedua-dua pihak berakad dalam kontrak al-musyarakah. Okey, pendapat yang terakhir iaitu pendapat ulama Safiyah ini, ia hampir sama dengan pendapat ulama Malikiyah. Tetapi dia ada satu penambahan terhadap syarat pandangan dia, iaitu kedua-dua belah pihak yang berkontrak al-muta'aqidani boleh saling memberi kebenaran kepada lainnya dalam bertasaruf, iaitu pihak yang terbabit pula mestilah orang yang baligh dan pada modal dibolehkan bercampur sebelum dan sesudah akad dibuat asalkan terdiri daripada jenis yang sama. Jadi kita boleh lihat ulama Malikiyah dan ulama Safiyah ini mempunyai pendapat yang sama. Tetapi ulama Safiyah ini dia mempunyai satu penambahan. Jadinya ada 4 pandangan daripada ulama Safiyah dan 3 pandangan daripada ulama Malikiyah. 3 daripada pandangan ulama Safiyah ini adalah sama dengan ulama Malikiyah, iaitu sirah kedua belah pihak yang berkontrak, iaitu mereka ni, ulama Malikiyah dengan ulama Safiyah ini, mereka mentafsirkan kedua belah pihak itu sebagai 2 rukun yang berbeza dan juga modal. Okey, untuk yang seterusnya pula ialah batalnya kontrak al-musyarakah. Okey, sebab apa terbatalnya kontrak al-musyarakah ini? Dia ada 2, iaitu secara am dan secara khusus. Secara am ini terbahagi kepada 3, iaitu pembatalan yang dibuat sendiri secara terus oleh salah satu pihak. Okey, perkara ini merupakan perkara yang disyaratkan tidak hanya dalam setiap jenis al-musyarakah, tetapi dia juga berlaku secara umum kepada semua jenis perjanjian. Maknanya tidak hanya kepada al-musyarakah sahaja yang terjadi, tetapi ianya berlaku juga kepada semua jenis perjanjian. Ini kerana perjanjian ini merupakan satu ikatan antara 2 pihak atau lebih secara bersama-sama, dan apabila satu pihak melepaskan ikatannya, maka serta-merta kontrak tersebut akan batal. Okey, yang kedua, meninggalnya salah seorang di antara pihak yang berkongsi. Maksudnya di sini apabila salah seorang daripada pihak berkongsi itu meninggal, maka secara automatik kontrak yang dibuat itu akan terputus dan tamat dengan sendirinya. Kerana hak milik bersama dan kuasa tasarruf itu akan hilang. Yang ketiga ialah salah seorang daripada pihak yang berkongsi itu terkena penyakit gila. Penyakit gila ni maksudnya dia tidak waras, dia tidak betul. Jadi, apabila salah seorang daripada pihak berkongsi itu terkena penyakit gila, ianya akan menjadikan setiap tindakan dan ucapan dia tidak lagi di bawah kawalan dirinya. Ini kerana dia tidak waras. Jadi segala pertuturan, perbuatan yang dilakukan itu tidak betul kerana dia tidak sedar apa yang dilakukan. Jadi, harta dalam keadaan sebegini menjadi tidak sah.
Ini kerana keadaan gila ini pada pihak itu akan menjadikan pengurusan kewangan dalam kontrak atau kerjasama ini menjadi tidak menentu. Ini kerana si gila yang terjadi pada salah seorang daripada pihak yang berkongsi itu, dia tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak wang yang diterima dan berapa keuntungan yang akan dibahagikan kepadanya. Jadi, batal kontrak yang kedua pula ialah secara khusus. Yang pertama sekali, wujudnya persamaan modal dalam syirqah al-mufawadah ketika mana akad mula diwujudkan. Jadi, ini kerana kesamaan modal dalam syirqah ini adalah perkara yang sangat penting dan ianya mempengaruhi pada kesahihan akad al-musyarakah. Yang kedua pula ialah rosaknya seluruh harta dalam persyarikatan. Ini kerana harta yang berbeza ataupun harta yang sejenis sebelum dicampur menjadi modal yang satu dalam perkongsian, kerana ianya memerlukan harta dengan jelas dalam kontrak persyarikatan. Maknanya harta yang ada itu dia perlu dinyatakan dengan jelas dalam kontrak persyarikatan itu. Kerana jika harta itu sudah tiada, maka akad itu akan menjadi batal dan tidak dapat diteruskan lagi. Jadi kat sini kita boleh lihat betapa pentingnya untuk menyatakan dengan jelas harta itu dalam kontrak persyarikatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Yusuf, memegang metrik D193-11773. Saya akan menyambung pembentangan tentang pelaksanaan al-musyarakah dalam sistem muamalah Islam. Perkembangan al-musyarakah pada masa kebelakang ini semakin rancak dan meluas dan diguna dalam pelbagai bentuk transaksi. Konsep al-musyarakah ini secara semula jadi berkembang sejuru meningkatnya keperluan masyarakat terhadap peningkatan pulangan, tuntutan peningkatan daya saing dan serta mengurangi risiko yang disebabkan oleh keupayaan dalam menyediakan jalinan kontrak yang diwujudkan dalam pelbagai sektor dengan menggunakan sistem al-musyarakah. Antaranya adalah sektor perbankan, sama ada perbankan umum maupun perbankan Islam, pertanian dan perniagaan. Pelaksanaan al-musyarakah dalam sistem perbankan lainnya adalah mudharabah. Di dalam sistem mudharabah seperti mana yang telah dijelaskan pada bahagian yang lepas bahawa mengikut pendapat Hanafiyah, ianya merupakan sebahagian daripada jenis al-musyarakah. Pelaksanaan akad ini wujud dalam produk simpanan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada salah satu penawaran produknya. BIMB menawarkan kepada pelanggan satu bentuk skim simpanan yang berasaskan kepada kontrak mudharabah dalam fiqh muamalat. Sistem mudharabah dikenali juga sistem bagi hasil antara dua pihak yang melakukan kerjasama bagi mendapat keuntungan daripada modal yang dilabur mengikut perjanjian yang dipersetujui antara kedua-duanya. Tidak hanya dalam sistem perbankan, pertanian juga antara sektor yang menggunakan konsep al-musyarakah bagi membangunkan ekonomi negara. Negara yang mempunyai lahat dan tanah yang baik bagi pertanian, terutama masyarakat di Indonesia dan Malaysia. Bagi memastikan para petani tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan sebarang aktiviti pertanian seperti mana penanaman, peternakan dan menjaganya sampai musim tiba, bahkan hingga kepada sistem pemasaran ini memerlukan bantuan daripada pihak lain dari segi permodalan. Dalam pertanian, pelaksanaan konsep al-musyarakah yang dikenal dalam fiqh muamalat adalah musaqah dan muzarah. Musaqah adalah satu kerjasama antara dua pihak
Pihak pertama sebagai memberikan benih tanaman atau pokok yang sedang tumbuh dalam kawasan tanah pertanian untuk diurus, disiram dan dipelihara sehingga pokok atau tanaman tersebut dapat menghasilkan buah-buahan atau hasil panen yang dibahagi dua mengikut kesepakatan antara dua pihak yang berakad. Konsep lainnya adalah muzara'ah, iaitu satu bentuk akad kerjasama antara seorang pemilik tanah dengan menyerahkan hak pakai tanah pertaniannya kepada petani untuk ditanam dan hasilnya akan dibahagikan kepada kedua-dua pihak mengikut perjanjian mereka. Dalam perkara ini, ulama Syafi'iyah menambahkan syarat di mana benih tanaman mestilah dibekalkan oleh pemilik tanah. Jika benih dikeluarkan oleh petani, maka itu bukanlah muzara'ah. Akan tetapi konsep kerjasama itu dinamakan sistem mukabbarah. Okey sekali kita tengok kesimpulan. Kontrak al-musyarakah adalah satu perjanjian kerjasama antara dua pihak ataupun lebih. Dalam Islam, al-musyarakah diharuskan kerana dalam memenuhi hajat keperluan hidup mana-mana individu tidak selalu dapat berjalan secara seorang diri. Seseorang memerlukan pihak lain untuk dapat mewujudkan hajat hidupnya. Ini merupakan antara hikmah mengapa Allah SWT menciptakan manusia dalam keadaan yang berbeza antara satu dengan lain. Ada yang kaya dan ada yang kurang upayanya. Kontrak al-musyarakah secara ringkas ditakrifkan sebagai satu kerjasama dua pihak atau lebih dalam satu usaha dengan modal dan pembahagian keuntungan yang diterima oleh kedua-dua pihak. Okey, akhir sekali saya wakil kumpulan mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar pembincangan kami hari ini dan sekiranya ada kekurangan kami minta maaf.